Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbagi ini. Kita sulapkan malam ini dengan sedikit majlis ilmu. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Hari ini selama bercuti kita rehat dah banyak tadi. Besok pun mungkin cuti. So malam ni kita kuliah banyak sikit boleh? Dalam teka ada bunyi boleh. Ada apa khabar semua? Selamat Ramadan, selamat puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun lebih bagus lagi insya-Allah. Okey. Malam ni saya nak cerita saya dibagi satu tajuk amalan Rasulullah di bulan Ramadan, tapi saya minta kepada penganjur saya ada SMS. Saya tak tahu siapa yang betul penganjur ni kan. Saya nak cerita mengenai nusul Quran. Sebenarnya ada nusul Quran sebenarnya pengajaran daripada penurunan Al-Quran. Sebenarnya dengan hari ini cuti nusul Quran. Okey, kita dapat mengambil kebaikan dan pengajaran daripada cuti daripada nusul Quran kan. Okey. Al-Quran adalah kalam Allah. Dia perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama kita menyatakan bahawa barang siapa yang ingin seolah-olah dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mendirikan sembahyang. Seolah-olah dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mendirikan sembahyang. Sebab sembahyang itu penuh dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkan aku jalan lurus. Duduk antara dua sujud 8 benda kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Maksudnya seolah-olah kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita kata apa? Barang siapa nak seolah-olah dia bercakap dengan Allah, maka hendaklah dia mendirikan solat. Dan barang siapa yang mahu seolah-olah Allah bercakap dengan dia, hendaklah dia membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalam Allah. Hari ini kita boleh bertemu berbagai-bagai ayat bicara Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin hati kita tengah sempit, maka kita akan jumpa ayat Allah menyatakan bahawa innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ataupun mungkin kita ada kesempitan rezeki, kita jumpa ayat Allah berkata kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi permasalahannya dan dikurniakan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Ini kalam Allah. Dan kalam Allah ini diturunkan khas kepada umat Muhammad dan juga kepada Rasulullah SAW. Bilangannya adalah 6,326 ayat. Walaupun ada dulu tuan-tuan guru kita, ustaz kita kata 6,666 ayat, tapi sebenarnya 6,326 ayat. Jadi 6,666 itu sebab dicampur dengan bismillah, campur dengan auzubillah. Setiap ayat, setiap surah tu campur auzubillah, campur bismillah, jadi 6,666. Tapi dia 6,326 ayat. Diturunkan ke langit dunia kalamullah ini ketika umur Nabi 39 tahun. Maknanya setahun sebelum Nabi mendapat wahyu di Gua Hira. Setahun sebelum itu. Allah SWT Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maknanya setahun sebelum Nabi dapat, diturunkan seluruhnya itu ke langit dunia. Ke langit dunia. Kemudian setahun selepas itu pada bulan Ramadan juga diturunkan untuk kali pertamanya kepada Nabi SAW mengikut ulama sirah pada 17 Ramadan. Hari ini lahir, yang hari ini 17 Ramadan. ketika Nabi SAW sedang
sedang duduk berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat ni maksudnya bersendirian. Orang Melayu kita berkhalwat dan maksud lain dah. Dia bukan bersendirian, dia dah berdua dah. Kalau orang tanya kita, pakcik nak pergi mana pakcik? Pakcik nak pergi berkhalwat. Terkejut semua. Jujur pakcik ni. Sebab sekarang ni khalwat dia tak seorang, ada berdua. Tapi berkhalwat tu ada seorang. Sedang Nabi berkhalwat di Gua Hira, datang Jibril membawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada umur Nabi 40 tahun. Itu pertama. Diturunkan ke langit dunia pada umur Nabi 39 tahun, seluruh semua. Dan diturunkan serta ansur-ansur bermula 17 Ramadan ketika umur Nabi 40 tahun. Ini diturunkan Al-Quran itu selama 23 tahun, diturunkan serba ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, kita nak tanya diri kita, kenapa Al-Quran diturunkan? Kenapa Al-Quran diturunkan? Untuk menghalau hantu? Kalau menghalau hantu, cukup ayat kursi diturunkan. Untuk pengasih, kalau untuk pengasih ada beberapa ayat saja. Boleh tanya Pak Imam kita. Ada Imam ni? Masya Allah. Okey. Tuan Imam kita atau ustaz-ustaz kita berada di hadapan, ada ayat dia pengasih pula, pelembut hati. Ada kadang-kadang datang ibu-ibu, ustaz, ni boleh tak tolong buatkan air ni? Kenapa bu? Untuk anak kita. Tak ada ustaz, untuk suami. Melembutkan hati kan. Okey. Ada cukup ayat saja kalau untuk itu saja. Tapi untuk apa Al-Quran diturunkan? Kita teliti beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah ceritakan kepada kita kenapa Al-Quran itu diturunkan. Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kenapa? Kerana 3 sebab. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 sebab. Al-Quran itu diturunkan kerana 3 sebab. Yang pertama apa? Hudan linnas, hidayah kepada manusia. Yang keduanya apa? Wa bayyinatin minal huda, dia merupakan bukti yang memperkukuhkan lagi, itu adalah hidayah. Bukti-bukti yang memperkukuhkan lagi, ini adalah hidayah. Dan yang ketiga, wal furqan, pembeza. Pembeza di antara yang benar dan yang salah. Ini 3 tujuan kenapa Al-Quran diturunkan. Malam ni kita akan kaji satu persatu ni. Satu persatu kita akan kaji. Dan insyaAllah kita akan habis sebelum waktu sahur, insyaAllah. Okey. Pertama sekali, kenapa Al-Quran diturunkan? Yang pertama sekali, hudan linnas, hidayah kepada diri manusia. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah saya sekalian, kita selalu sebut mengenai hidayah. Quran itu sebagai hidayah bagi diri manusia. Ada orang kata, kita dapat hidayah lagi lah. Hidayah ni kenapa? Hidayah ni petunjuk. Petunjuk tu kenapa? Petunjuk tu hidayah. Sama je. Hidayah tak apa? Petunjuk. Petunjuk tak apa? Hidayah. Jadi apa maksud hidayah? Apa maksud hidayah? Hidayah ni maksudnya adalah keputusan hidup yang benar. Maksudnya hidayah itu adalah anugerah sehingga kita dapat membuat keputusan hidup kita dengan betul. Itu maksud hidayah. Hidayah ni maksud keputusan hidup dengan betul. Sebab kita hidup sebagai manusia, kita ni perlu membuat keputusan. Kita perlu buat keputusan. Hidup adalah keputusan. Hidup tak boleh maknanya dilalui tanpa keputusan. Tak boleh. Hidup adalah keputusan. Hari ni tuan-tuan nak sembahyang tarawih di masjid, itu keputusan. Kejap lagi nak balik, itu keputusan. Esok pagi nak sahur apa, itu keputusan. Hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia, orang yang lemah dalam hidup dia. Tak boleh buat keputusan.
yang silap buat keputusan, orang yang rugi dalam hidupnya. Orang kita ni hidup jangan tak boleh buat keputusan. Sebab tu saya dalam IQ ada satu tajuk perbahasan yang bagus kalau kita kongsikan, suami berwatak rijal. Quran sebut Quran kata orang lelaki ini kalau nak pimpin keluarga, dia kena berwatak rijal. Allah sebut kan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Hanya rijal saja yang boleh memimpin wanita. Apa antara ciri-ciri rijal? Dia boleh buat keputusan. Sebab kita orang lelaki, bang, ayah-ayah saya sekalian, kita kena buat keputusan. Jangan biar isteri buat keputusan. Walaupun dia kecil-kecil, jangan biasakan. Bang nak makan apa bang? Apa-apalah, jangan biasakan. Minum apa bang? Apa-apalah. Nak pakai baju apa bang? Apa-apalah, jangan biasakan. Mana kita biasakan kita tak buat keputusan. Bang kenapa bang? Saya nak minum air teh. Makan apa bang? Okey, kita masak tom yum malam ni. Itu rijal. Orang boleh buat keputusan. Walaupun kita tak ada idea sini, bang, ini cuti-cuti nak pergi mana bang? Kita pun tak ada idea ni. Isteri kita yang lebih mahir lagi dalam bab jalan ni. Kita pergi Langkawi bang, kejap. Kita fikir, konon-konon. Langkawi bagus. Kita kena buat keputusan. Hidup adalah keputusan. Hidup tak boleh buat tanpa keputusan. Orang yang tak boleh buat keputusan hidup, dia orang yang lemah pada hidup. Apa-apalah. Tengoklah nanti saya fikir. Tak boleh. Hidup adalah keputusan. Tapi kalau silap buat keputusan, rugi kita dalam hidup kita. Sebab itu hidayah maksudnya apa? Hidayah adalah kekuatan untuk membuat keputusan yang betul. Itu hidayah. Hidayah ni maksudnya orang dapat hidayah daripada Allah, maksud orang boleh buat keputusan hidup dengan betul. Itu maksud hidayah. Kita sebut kadang-kadang banyak hidayah, tak dapat hidayah lagi. Apa maksud tak dapat hidayah? Mana dia tak dapat lagi buat keputusan yang betul seperti mana dikehendaki oleh syarak. Jadi Al-Quran itu mengajar kita untuk membuat keputusan yang betul. Keputusan hidup kena buat keputusan. Ada 6 keputusan yang penting sekali perlu buat. Yang pertama, keputusan untuk beriman. Kena buat. Aku nak beriman, nak ketepikan benda syirik. Yang keduanya, keputusan untuk beramal. Memang nak buat amalan, solat tarawih yang wajib kena buat, yang sunat kena banyakkan. Yang ketiga, keputusan untuk berakhlak. Nak pilih untuk akhlak yang betul. Aku pilih untuk memaafkan orang lain. Aku pilih untuk berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepada aku. Aku memilih. Keputusan. Yang keempatnya, keputusan untuk meningkatkan diri. Setiap hari ini kena meningkatkan diri. Allah sebut qad aflaha man tazakka. Maknanya beruntunglah orang yang meningkatkan diri dia. Nanti insyaAllah dia ada satu tajuk khas pula dalam membuat apa keputusan yang kita buat. Jadi maknanya hidup adalah keputusan. Apa yang kita dapat dalam keputusan hidup kita? Hari ini ada orang maki kita. Apa keputusan kita? Nak maki balik? Kalau kita maki balik, kita saling tak tumpah macam dia. Rugilah kita dengan kuliah Ramadan tiap-tiap malam kalau kita maki dia balik. Dia maki kita, alhamdulillah. Kalaulah andai kata dia cakap itu betul, aku ada peluang memperbaiki diri. Kalau dia cakap tak betul, aku ada peluang memaafkan. Barulah berbeza keputusan hidup kita dengan orang lain. Hari ini mungkin orang tipu kita. Kita boleh doakan dia, ya Allah balaslah, ya Allah balaslah, ya Allah. Tapi lebih baik peruntukkan doa yang bagus itu, kita doakan kebaikan diri kita. Ya Allah gantikan aku benda yang lebih baik, ya Allah. Keputusan hidup. Keputusan. Hari ini mungkin orang aniaya kita. Kita mungkin boleh aniaya dia balik. Tapi kita memilih untuk tidak menganiayai dia. Keputusan. Sebab apa? Quran ajar buat baik demikian. Ini keputusan hidup. Jadi Quran ni yang pertamanya diberi kita hidayah. Hidayah itu maksud apa? Diberi petunjuk untuk kita buat keputusan hidup kita. Apa nak buat ni? Apa nak buat ni? Dalam rumah tangga, mungkin menghadapi karenah isteri yang macam-macam. Kalau orang dalam pening kepala kan. Saya kadang-kadang petang-petang kalau waktu bukan bulan puasa kan tepi ofis saya tu sisi 9 ada restoran. Kadang-kadang sajalah duduk minum petang-petang kan. Jumpa pakcik-pakcik tu saya suka lah. Ni apa? Saya kata pakcik, salam Ustaz. Wah, nampak selalu dah minum sini, sedap je sini kan. Saya menyapa, mesra. Tiba-tiba dia menjadi emosi dan serius muka dia. Ustaz, umur macam ni minta air bukan marah kat rumah ni. Betul minum kat kita air.
Sian. Jadi menghadapi kerana isteri berbagai-bagai. Apa kata Al-Quran? Apa kata Al-Quran? Suruh kita banyak bersabar, suruh doakan. Hadis Nabi sebut bahawa perempuan ini dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita biarkan dia tetap bengkok, tapi kalau kita kasari dia akan patah. Mungkin menghadapi kerana suami macam-macam. Ada orang ustaz, saya 20 tahun kahwin ustaz, 24 kali suami buat hal ustaz. Aduh, pening kepala ustaz. Macam mana menghadapi keadaan suami yang demikian? Quran ada ajar. Berdoalah. Mungkin hari ini Allah Subhanahu Wa Taala nakkan jen suami yang hebat. Suami hebat tapi ada perangai dia. Kita ni mungkin yang bagus-bagus, alhamdulillah. Rupa jen kita yang bagus campur jen suami yang hebat tapi tak ada agama, lahir anak yang beragama lagi hebat. Allah menghendaki generasi itu generasi hebat namanya. Itu semua ada pencatatan Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya Quran tu yang pertama hudan linnas. Apa maksud hidayah tu? Hidayah itu keputusan hidup. Apa kena keputusan? Sebab kita hidup kena buat keputusan. Tak boleh tak buat keputusan. Orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia, orang yang lemah dalam hidup dia. Penat kita nak melayan orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Ataupun kalau dia kata datang satu orang dan minta tolong pada kita, tapi dia tak ada keputusan dalam hidup dia. Dia nak minta apa sebenarnya, nak tolong apa sebenarnya. Kan? Sebab dia tak ada buat keputusan. Jadi Quran ajar kita hidayah. Hidayah itu membuat keputusan dengan sebenar-benarnya di bawah naungan syarak. Yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan? Barangkali ketika nak buat keputusan kita ragu-ragu. Ya ke? Betul ke? Betul ke kalau suami macam ni pun tetap kita kena buat baik? Macam mana Asiyah kepada Fir'aun? Ya ke? Betul ke ni? Ataupun orang lelaki bukan boleh bagi muka saja. Kalau tak ada pijak kita. Kan mana keputusan-keputusan yang kita terpanggil ataupun terbisik. Betul ke? Betul ke? Betul ke macam ni? Betul ke kalau isteri ni buat panggil macam ni kita kena doakan? Betul ke? Ataupun kita tergajar lagi? Betul ke? Mana satu ni? Confuse mungkin ketika nak buat keputusan tu confuse, maka Allah sebut tujuan Al-Quran diturunkan yang keduanya wa bayyinatin minal huda. Dia adalah keterangan yang memperkukuhkan lagi tentang hidayah dan petunjuk. Apa benda dia? Antaranya sejarah-sejarah. Dan Quran ada cerita sejarah-sejarah, kisah orang beriman macam mana. Kita mungkin kata, aku jadi orang baik ni lah kena pijak kat orang. Ya, tu orang baik ni akhirnya boleh berjaya. Tengok miskin dia tu, orang Rasulullah kaya je tengok macam mana. Tapi Quran cerita macam mana orang baik akhirnya tetap diberi kebaikan pada dia. Di dunia lagi, dia bukan cerita di akhirat. Di dunia lagi Allah beri kebaikan. Walaupun mungkin hari ini kita rasa kena pijak lah, kena perlekehkan lah, mungkin dihina dan sebagainya. Tapi dalam sejarah Quran, orang baik akan dibalas dengan kebaikan di dunia lagi. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita orang baik akan dimenangkan dalam kehidupan dia. Lapangan menang. Kita cerita kisah Jalut dan Talut. Dalam Quran surah Al-Baqarah ada dua individu bernama Jalut dan Talut. Kalau kita ni biasa dibesarkan dengan pendidikan orang putih, dia punya kisah dalam versi orang putih Goliath. Jalut dan Talut. Ni cerita 3,000 tahun lepas ni. Ketika peralihan manusia daripada Bronze Age kepada Iron Age, daripada zaman gangsa kepada zaman besi. Ketika itu kota Jerusalem ni dipenuhi dengan besi-besi. Jadi ada satu raja daripada negara luar datang nak tawan Jerusalem dan sekitarnya sebab nak cari besi. Jadi ketika itu ahli-ahli kitab semuanya bermunajat kepada Allah, datang kalau orang yang boleh pimpin kami ya Allah. Allah tunjukkan satu individu namanya Talut. Maka Talut memimpin tentera Bani Israel yang bukan tentera pun, orang biasa saja, berhadapan dengan tentera yang cukup terlatih, well trained, cukup terlatih. Okey, nak selamat. Katakan Jerusalem ni dekat kota Kemuning ni, selamat ni. Tapak peperangan dekat section 9 Syahrab, selamat ni. Talut berkata, okey, jom kita kena berperang di luar kota Jerusalem. Mari kita keluar.
kita akan perang memerangi Talut, memerangi Jalut dekat Syekh 9 Syaharan. Tak salah faham ni. Bukan kat sini tau, dekat Jerusalem ni. Tak salah faham. Okey, berjalan, kemudian Talut kata, okey, sebelum sampai Syekh 9, kita dah sampai bulatan Kayangan. Dekat bulatan Kayangan tu ada satu tasik yang memang air dia cukup sejuk, jernih, menyelerakan dan memang menyegarkan. Tapi kalau nak minum, kalau haus sangat, minum hanya satu tapak tangan saja. Tapak tangan, jangan minum lebih-lebih. Maka bergeraklah kita ramai-ramai ni, nak pergi Syekh 9 ni. Sampai dekat bulatan Kayangan, tengok tasik dah jalan jauh, panas-panas satu, tengok tasik. Wow, nak minum lah. Maka teringat perintah Talut, kan? Dan ramai antara Bani Israel ketika itu mengaruhlah perintah ni, mengaruhlah. Ada ke jalan penat-penat disuruh kita minum satu cebok tapak tangan aja. Mana cukup, dah lah penat, panas. Maka ramai yang minum banyak-banyak. Hanya sedikit saja minum satu cebok tapak tangan itu. Termasuk satu orang budak belasan tahun namanya Daud. Termasuk satu budak belasan tahun namanya Daud. Hanya cedok tapak tangan saja. Rupa-rupanya tuan-tuan puan-puan sekalian, bukan satu cedokan tapak tangan itu yang penting. Bukan satu cedokan tapak tangan itu yang penting, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan mental. Sebab aku boleh minum banyak, tapi aku tahan. Aku minum sikit je. Sebab taat kepada perintah Talut yang Allah anugerahkan kepada kita kebaikan untuk memimpin kita. Mana kekuatan mental, kan? Bukan nak dera tentera tu tak boleh minum, tapi kekuatan jiwa dan kekuatan mental. Benarlah ketika berhadapan di Syekh 9 sebagai contoh, kan? Berhadapan Syekh 9 tu tentera Jalut tu yang minum banyak semua langkah ke belakang. Tak boleh. Kita punya senjata ni teruk, buruk. Dia punya senjata semua hebat-hebat. Orangnya banyak lah tu. Yang minum satu cebokan tapak tangan semua, tak apa. Kita boleh. Malaysia boleh. Contoh lah ya, contoh. Kita boleh ke depan ni, insyaAllah boleh. Bertempurlah orang-orang yang sedikit yang di hadapan. Allah sebutkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak bilangan sedikit dapat mengalahkan bilangan yang banyak. Kenapa? Kekuatan mental dan kekuatan hati itu. Kekuatan mental, kekuatan hati. Dan akhirnya tentera yang banyak itu menjadi gerun kepada tentera yang sedikit, tapi begitu kuat, gagah, begitu berani, begitu berkeyakinan. Sampai akhirnya diasa. Yang dapat membunuh Jalut adalah Daud. Dan akhirnya Daud menang mereka. Daud padahal anak belasan tahun saja. Selepas itu, mengenangkan jasa Daud dapat mengalahkan Jalut ini, maka Talut mengahwinkan anaknya dengan Daud. Kemudian Daud dilantik, dianugerahkan kepada Allah wahyu, jadi Nabi dan Rasul. Antara zuriat Nabi Daud dan juga anak kepada Talut, maka lahirlah anak yang lebih hebat daripada ayah dan datuknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dapat memerintah bukan saja manusia, tapi jin, tapi angin, dan binatang-binatang serta haiwan-haiwan. Tengok, nak cerita je, Quran cerita. Wah, kita taat kepada Allah ni. Ibu kakak sekalian, hari ni kita mentaati suami macam perangai. Bukan suami itu, tapi kekuatan jiwa dan kekuatan mental itu. Sebab hidup ni perlukan kekuatan. Bukan kekuatan zahir saja, kekuatan mental dan jiwa itu yang penting. Dan orang Islam, kalau di Eropah, orang Islam yang solat tak ada kes bunuh diri. Sebab apa? Kekuatan jiwa mental dia kuat. Ada di kita, menghadapan isteri yang berbagai-bagai karena menjadikan kekuatan mental, kekuatan jiwa kita kuat. Berhadapan dengan berbagai-bagai kawan-kawan yang tipu kita, berbagai-bagai, Allah suruh sabar. Sabar itu bukan sabar itu, tetapi kekuatan jiwa dan mental itu yang dibentuk. Sehingga Nabi sebut al-mu'min qawi ahabba ila Allah min mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dikasihi oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Ini Al-Quran cerita-ceritakan. Jadi wabayyinatin minal huda. Ketika kita ragu-ragu, betul ke mencari betul ke, ada cerita-cerita, kisah-kisah yang betul ini pernah berlaku dalam sejarah. Memang hebat sungguh orang yang bertaat kepada perintah Allah. Apa wabayyinatin minal huda? Selain daripada itu, ayat-ayat dalam Al-Quran juga
menceritakan kebenaran. Okey. Tidak kurang daripada 500 ayat mengenai sains di dalam Al-Quran. Dan tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan sains moden. Kalaulah Quran itu dicipta oleh manusia, sudah tentu banyak bertentangan dah. Ini tak ada satu pun. Kurun ke-19, ahli astronomi ketika itu meyakini matahari ini statik, diam. Planet-planet lah yang mengelilingi matahari. Tapi Quran kata wasyamsu tajri mustaqarrin laha, matahari juga bergerak di atas paksinya. Tahun 2000 milenium ini akhirnya astronomi tunduk kepada apa yang Allah sebut, dan mereka dapat kajian mereka mengetahui matahari juga bergerak, ada paksi itu juga. Masya Allah, tengok kebenaran. Apakah yang paling dibimbangi saintis ketika ini? Ini wabayinatin minal huda. Yang paling dibimbangi saintis ketika ini, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya sekalian, adalah kepanasan suhu ke bumi, global warming. Dan kita lepaskan asap banyak ni ke langit ni, ozon makin nipis, maka UV matahari tu direct di bumi, bumi ni makin panas. Mungkin kita mau cakap, apakah mengenai dengan aku kan? Rumah kita ada aircon, kereta ada aircon, masjid pun ada aircon. Itu yang rumah sedap untuk beristirahat, kereta pun sedap untuk kita beristirahat, bawa dengan tenang, masjid pun sedap beristirahat juga. Sebab sejuk, nyaman. Okey. Apa kena dengan kita? Rupa-rupanya apabila muka bumi ini panas, dia mencairkan kutub utara, kutub selatan. Apabila kutub utara, kutub selatan ini cair, dia akan meningkatkan panas air laut. Apabila panas air laut ini meningkat, dia akan banyak menenggelamkan muka bumi. Sehingga dalam konteks Malaysia tahun 2050, kalau benda ni tak terkawal, banyak tanah Melayu ni, Malaysia ni pun banyak tenggelam tahun 2050. Macam sempat tak 2050? Tak ada. Tak sempat tak 2050. Okey. Apa kata Al-Quran? Tuan-tuan puan sekalian, Al-Quran bercerita banyak pasal laut. Banyak pasal laut. Tapi ada 2 ayat laut sebagai tanda hari kiamat. Yang pertama kata Quran, wa idzal biharu fujirat, apabila laut ini membuah-buah airnya. Ketika laut membuah-buah airnya, itu tanda hari kiamat. Tengok, air laut makin meningkat. Benar kata Al-Quran. Yang keduanya, wa idzal biharu sujirat, apabila laut ini terbakar. Dulu sahabat nak fikir, macam mana laut boleh terbakar? Sedangkan air akan memadamkan api. Macam mana api boleh hidup atas air? Sekarang tuan-tuan sekalian, kita boleh lihat kapal minyak bocor di tengah lautan sana tuan. Kita dapat lihat api menari-nari di atas air, hidup atas air ini. Quran kata kalau ini berlaku, itu sebagai tanda hari kiamat. Masya Allah. Ini tahu kata Quran. Quran sebut apa yang Quran sebut. Jadi tujuan Quran diturunkan yang keduanya adalah wabayinatin minal huda, keterangan mengenai petunjuk. Ada lebih 500 ayat sains tak bertentangan dengan sains-sains moden. Kalau bab sains pun tidak silap, apatah lagi bab rumah tangga yang Quran sebut, apatah lagi dalam bab berbuat baik kepada manusia yang Quran sebut, apatah lagi pada bab-bab pentadbiran yang lebih luas lagi sampai kepada ummah sekalian. Saya tentu pun benar, betul. Ini Quran sebut wabayinatin minal huda, di keterangan yang memperkukuhkan cara kita membuat keputusan. Yang keduanya hudayah tempat keputusan. Dia keterangan yang memperkukuhkan lagi cara kita membuat keputusan. Dan yang terakhir, dengar terakhir semua. Hai terakhir Ustaz. Allah saya faham. Okey. Yang terakhirnya, tujuan Al-Quran diturunkan ini wal furqan. Furqan ini pembeza. Akhirnya apabila kita memahami Quran, kita dapat membezakan di antara yang betul dengan yang salah. Di antara benda yang baik dengan benda yang jahat. Ini Quran. Mana yang boleh dibuat, mana yang kena dibuat, mana yang wajib dibuat, mana yang haram untuk ditinggalkan, mana yang makruh untuk usaha tinggalkan, mana yang dilarang untuk kita hindarkan.
berbeza. Kita dapat tahu makanan, dia sudah makanan, apa boleh makan, apa tak boleh makan, macam mana cara sembelihan dia, dalam bentuk apa, jual beli, apa yang boleh, apa yang tak boleh, dalam bentuk apa lagi, dalam bentuk kehidupan seharian. Jangan mengambil zina, jangan berbuat zina, apa yang boleh, kalau nak kahwin, apa yang boleh, apa yang tak boleh, ditunjukkan sampai kita boleh boleh membezakan antara benar dan benda yang salah. Kita nak tahu, yang benar adalah benar, salah adalah salah, tak boleh ikut benda yang benar. Kata sekalian, kalau kita pergi luar negara, pergi Dubai ke mana kan, mungkin semua kita banyak pergi kan, pergi buku, saya tak tahu dekat Colombo, California tu tak jual, beli cari buku The Traveller, dia terbalik sebenarnya, Traveller. Kisah satu orang ulama bernama Ibnu Arabi, perjalanan dia seumur hidup, dia mengembara hidup dia. Akhirnya dia menyimpulkan apa? Dia kata, berpuluh tahun aku mengembara, aku akhirnya dapat menyimpulkan hidup ini adalah berkaitan dengan dua perkataan. Siapa yang boleh menguasai dua perkataan ini, dia boleh menguasai diri dia dan kehidupan dia. Apa dia? Yaitu yes dan no, ya dan juga tidak. Bila masa kita nak cakap ya dan bila masa kita nak cakap tidak, itu furqan yang benar dan yang betul. Yang betul kita ikut yes, yang salah no, kita nak buat. Hidup berkaitan dua perkataan dia. Siapa yang boleh menguasai dua perkataan ini, dia boleh menguasai kehidupan dia, yes dan juga no. Bila masa kita nak cakap no, bila masa kita cakap yes, bila masa perlu cakap no, bila masa perlu cakap yes. Bukan semacam ada no sepanjang atau yes sepanjang. Ini Ibnu Arabi, The Traveller, ataupun pengembara, orang yang akhirnya menyimpulkan kehidupan ini ada dua perkataan saja. Betul. Bagi kita sama juga. Kita dua perkataan itu saja yang perlu kita kuasai. Semayang, yes, ikut semayang. Buat maksiat, no. Buat macam ni yang buruk, no. Buat kebaikan, yes dan no. Dua perkataan. Ini tentang pemahaman sekalian. Ini tujuan Al-Quran diturunkan. Allah sebut pertama sekali adalah hudan linnas, petunjuk bagi diri manusia atau hidayah bagi diri manusia. Apa maksud hidayah? Keputusan hidup. Hidayah adalah keputusan hidup, bagaimana kita membuat keputusan. Kemudian yang keduanya, wa bayyinatin minal huda, dia ada keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang memperkukuhkan lagi keputusan untuk membuat keputusan hidup kita. Dan juga wal furqan, furqan itu pembeza di antara yang benar dan di antara yang salah. Sebagai kesimpulannya, kesimpulannya, apabila kita menguasai keputusan dalam hidup kita, yes dan no. Apabila kita dapat menguasai seluruh keputusan dalam hidup kita, dan keputusan itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ketaatan kita, dibantu, maka ketika itu setiap apa yang kita buat akan mencampakkan kebaikan. Setiap kita buat. Hidup ini perlukan keputusan, dan keputusan itu perlu betul dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam Quran Allah sebut, Allah kata apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajar kamu. Allah ajar. Rasa hati, gerak hati kita itu biasa tepat, nak buat benda. Sebab kita tak tahu kehidupan kita. Sebab Allah sebut dunia ni mataqul ghurur. Dunia ni kehidupan yang menipu daya. Dunia ini menipu daya. Kalau keputusan hidup kita tak buat dengan hati yang dibantu oleh Allah, banyak kita gagal dalam kehidupan. Dunia penuh tipu daya, benda kecil je. Ada yang pergi satu restoran, minta menu. Tengok tom yam dekat gambar dia, Masya Allah, merah pekatnya, udang begitu besar lagi, kemudian dia punya serai tu jojol keluar lagi, dihias pula dengan daun limau purut lagi. Wow, sedap tom yam ni. Ni minta tom yam ni dua, bukan satu, dua. Sedap ni, lapar bulan Ramadan. Datang tom yam, tengok, kuahnya cair, udang
udangnya tercabut kepala, serainya layu, daun limau purutnya pun Allah terkoyak-koyak. Rasanya terlebih masak ataupun terlebih masin, tak selera kita, hilang selera kita. Itu bab makanan yang kita tengok depan mata kita sendiri belum tentu merasa dia macam tu. Apatah lagi dalam bab bisnes. Pertama orang bentang-bentang kerja kita, ini untung. Kita masuk, habis. Apatah lagi bab rumah tangga. Beberapa orang yang sebelum berkahwin, Masya Allah, sebelum kahwin tak panggil papa, mama, aduh, kahwin di papa, mama. Tapi ketika lepas kahwin, baru dapat true color macam ni rupanya. Itu belum begitu dengan masyarakat. So jadi kita jangan tertipu. Bila kita berpandu mata kita semata-mata, kita mudah tertipu. Jadi Quran ni dia petunjuk, dia perlu hati hidup kita, dia perlu bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bimbing hidup. Caranya tingkatkan ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semampu yang boleh. Yang tak mampu minta maaf kepada Allah. Semampu yang boleh, semaksimal yang boleh. Jadi saya rasa setakat saja dulu. Boleh kita kongsikan bersama. Ajaran mengenai turunnya Al-Quran ataupun nuzul Al-Quran yang berlaku 1400 tahun silam. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya, ibu, ayah, bapa, kakak yang saya doakan yang kebaikan sekian, orang yang berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha memperbaiki diri, berusaha menjadi hamba Allah yang soleh, insyaAllah. Amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Allah tak pernah melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Lebih baik menjadi bekas orang jahat daripada menjadi bekas orang baik. Bekas orang jahat tak apa. Mana kita terus memperbaiki diri. Daripada pernah datang masjid, pernah datang surau, pernah menjadi orang baik tapi bekas orang baik. Tegakkan diri dan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berpuasa sekaligus selamat hari raya. Jumpa Ramadan tahun depan insya-Allah. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah beri kita tahun ini tahun Ramadan yang paling berkualiti setinggi langit kualiti dia. Terus kita dapat Allah. Sekian aku masa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kemuliaan kepada hidup kami dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ahli keluarga kami yang hadir pada hari ini dan sesiapa saja yang menjayakan program pada hari ini ya Allah, keselamatan-Mu ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله